Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat pagi pada semua murid 1F. Hari ini kita akan sambung topik yang lepas, iaitu sebelum cuti kita dah pun belajar tentang pembiakan manusia. Sekarang kita sambung kita haid. Okey. So saya harap semua telah bersedia dengan buku teks, buku nota dan juga pen masing-masing. So, kita haid ni akan dialami oleh perempuan sahaja apabila mencapai baligh. Ya, haid ni maksudnya tanda bermulanya kita haid bagi setiap perempuan. Okey, ini ialah maksud penuh bagi haid. Okey, yang ketiga ni, haid ialah peluluhan lapisan dinding uterus dan darah yang mengalir melalui faraj. Okey. Ni maksudnya dinding rahim. Dan biasanya perempuan yang haid dia ada darah yang mengalir melalui kemaluan dia. Jadi haid dengan kita haid ni tak sama. Kita haid pula ialah merujuk kepada satu siri perubahan yang berlaku pada dinding uterus dan ovari. Kita haid melibatkan pembentukan dan pembebasan telur yang matang. Okey, jadi telur ni maksud dia ovum. Ya, ovum dibebaskan apabila kita haid berlaku. Okey, kita haid ni dikawal oleh otak kita dan sistem endokrin yang membebaskan hormon. Okey. Seperti yang semua tahu, wanita mempunyai dua jenis hormon, iaitu hormon progesteron dan estrogen. Progesteron dan estrogen. So, perempuan normal mengalami kita haid kira-kira 28 hari. Bukannya dia keluar darah period 28 hari. Okey, ada orang sebut darah period ataupun darah haid. Okey, bukannya datang keluar darah selama 28 hari, tetapi ini ialah kitaran dia. Dan tak sama mengikut individu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kita haid ni, maksudnya yang berlaku perubahan pada haid kita ni ada disebabkan oleh faktor makanan yang kita ambil, perubahan badan secara mendadak, maksudnya mungkin dari kurus ke gemuk atau sebaliknya. Perubahan emosi kita, mungkin kita dalam keadaan tertekan dan juga tekanan mental ni, stres, depression. So inilah kita haid. Ini adalah yang pertama, fasa yang pertama, fasa haid. Yang kedua, ketiga dan keempat. Okey, so ada 4 fasa. Kalau perhatikan di sini ada nombor. Okey, nombor 1 hingga nombor 28. Tadi kan cikgu dah sebut kita haid ada 28 hari. So ini berlaku dalam setiap bulan dan setiap wanita tak sama. Ada yang fasa haid hari pertama ni mungkin pada 1 hari bulan Jun. Tapi mungkin juga untuk wanita lain ada yang bermula pada pertengahan Jun, 15 Jun contohnya. Tapi ada juga mungkin 28 Jun yang bermula pada fasa haid hari pertama ni. Jadi setiap perempuan tak sama. Okey. So, yang pertama fasa haid hari pertama hingga hari kelima. Okey, yang kedua fasa pemulihan dinding uterus. Ketiga fasa subur ataupun kita panggil pengovulan untuk hari ke-14. Okey. Yang keempat fasa prahaid. Okey. Jadi darah keluar pada fasa yang mana satu? Fasa ni fasa haid. Pada fasa haid biasanya hari pertama hingga hari kelima akan keluar darah. Tengok ada gambar darah kat sini. Okey, ni sedikit penjelasan. Fasa haid hari pertama yang kelima, apa yang berlaku ialah lapisan dinding uterus. Uterus ni dinding rahim. Lapisan dinding uterus kat sini, salur darah dan ovum yang tidak tersenyawa terluluh dan disingkirkan apabila haid bermula. So, bila fasa haid, iaitu pada hari pertama kelima, memang akan keluar darah. Darah yang keluar ni sebenarnya adalah daripada dinding rahim, darah-darah dan ovum yang tidak disenyawakan. Ovum kat sini.
Ovum ni apabila tidak ada sperma yang bergabung dengan ovum, maka ovum tu akan hancur. Dia akan jatuh ke sini sebagai darah. Darah haid. Okey. Seterusnya kita pergi pada fasa yang kedua, iaitu fasa pemulihan. Hari ke-6 hingga hari ke-11. Yang tadi ni. Hari ke-6 hingga hari ke-11 ialah fasa pemulihan. Okey, apa yang berlaku? Dinding uterus tadi, dinding rahim ni, dia akan dibina semula dan dia jadi tebal. Okey. Pada fasa ni, tidak lagi keluar darah. Tapi apa yang berlaku ialah salur darah pada dinding uterus mula terbentuk dan bersedia untuk menerima penempelan sel yang telah disenyawakan. Bermakna pada fasa ini, dinding rahim ini dah bersedia kalau ovum disenyawakan oleh sperma. Dia bersedia sekiranya ada bayi yang akan terbentuk di sini. Okey, seterusnya fasa yang ketiga iaitu fasa subur. Ni fasa subur ni. Hari ke-12 hingga hari ke-17, apa yang berlaku ialah ovum dibebaskan. Okey, kat sini ada ovum banyak. Dibebaskan dari ovari. Ni ovari, dalam ni ada ovum. Ovum ni keluar pada hari yang ke-14. Apabila hari ke-14, kita panggil sebagai pengovulan. Jadi, dinding uterus di sini dan salur darah akan terus berkembang sebab nak bersedia untuk kehadiran bayi sekiranya sperma bergabung dengan ovum. Okey. Ini tadi ovum ni dikeluar. Dia sebenarnya boleh keluar sama ada daripada kiri atau kanan. So pada hari ke-14 dia keluar. Jadi sebab itu pada hari ke-14 kita panggil dia sebagai hari subur ataupun hari pengovulan. Hari pengovulan bermaksud seorang wanita dalam keadaan paling subur. Keadaan paling subur bermaksud jika berlaku sperma bergabung dengan ovum pada hari tersebut, maka kemungkinan besar akan terhasilnya embrio ataupun bayi. Sebelum jadi bayi dia akan jadi embrio, zigot embrio, fetus. Okey. Pada hari subur, seorang wanita paling sesuai untuk melakukan persetubuhan. Okey, kerana kebarangkalian tinggi untuk dia mengandung, tu maksudnya. Okay, seterusnya yang keempat ialah fasa prahaid. Daripada gambar rajah tadi, dia dekat sini sini hari ke-18 hingga hari ke-28. Apa yang berlaku ialah dinding uterus ni terus menebalkan kain dengan selera. Jika berlaku persenyawaan, penempelan embrio akan terjadi dinding uterus. Okey. Kalau sperma dan juga ovum tadi bersatu, maksudnya berlaku persenyawaan, embrio akan menempel di sini. Menempel maksudnya dia melekat dekat dinding rahim ni. Jadi kalau ada. Kalau tidak ada, maka kita haid akan berulang semula. Maksudnya kita akan pergi kepada fasa 1 balik dan darah akan keluar. Dan seterusnya. Darah apa? Darah haid. Okey, apakah yang seterusnya? Okey, kepentingan mengurus diri. Jadi masa haid, pastikan wanita menjaga kebersihan diri supaya tidak dijangkiti virus. Okey, perlulah sentiasa menukar pad ataupun tuala wanita 3 hingga 4 kali sehari untuk mengelakkan jangkitan saluran kencing dan digalakkan mandi.
Okey, so masalahnya kita haid yang tidak stabil. Kita haid yang tidak stabil maksudnya kita haid yang panjang sangat atau pendek sangat. Kalau lebih 15 hari ni dikira darah penyakit. Okey, faktor-faktornya seperti inilah ya. Faktor yang menjadi puncanya adalah mungkin sebab emosi, tidak jaga kesihatan dan sebagainya. Okey. Seterusnya persenyawaan dan kehamilan. Baik. Apa maksud persenyawaan? Persenyawaan ialah proses apabila bercantumnya sperma dengan ovum. Ni cikgu tambah nukleus sebab di kepala sperma ni ada nukleus dan dalam ovum pun ada nukleus. Okay. Selepas persenyawaan, seorang perempuan akan mengalami hamil, zigot terbentuk dan membesar dalam uterus ataupun rahim sehinggalah bayi lahir. Okay. Ini ya gambarnya, ini ialah ovari, dalam ovari ada ovum, di mana ovum dikeluarkan pada hari subuh. Ni ialah tube falopio, ni semua ialah tube falopio. Dan bawah ni faraj, rahim, sperma masuk di kawasan ni. Okey, semasa persenyawaan sperma akan berenang memasuki faraj ketika persetubuhan. Okey, dia menggunakan ekornya ni untuk berenang masuk dalam rahim. Jika ovum hadir, kalau ovum keluar dekat tube tadi, maka persenyawaan mungkin berlaku. Nukleus sperma bercantum dengan nukleus ovum di tube falopio dan membentuk zigot. Okey, dia bercantum di kat kawasan ni. Sperma daripada bawah naik atas. Ovum daripada sini, dia naik atas juga. Jadi mereka akan berjumpa di sini dan bercantum di sini. Sperma dan ovum bercantum di sini. Selepas bercantum, dia akan turun sebagai zigot, perlahan-lahan turun dan menempel, melekat di kawasan uterus, dinding uterus di sini dan dikenali sebagai embrio. Okay, selepas beberapa lama, embrio berkembang menjadi fetus. Dan fetus akan keluar cukup 9 bulan sebagai bayi. Okey. Ini ya. Ini gambar-gambarnya. Minggu pertama dan keempat kehamilan. Tengok tangan ni, tangan dan kaki yang terbentuk. Ini ialah embrio, dia ada ekor yang kecil. Kemudian minggu 7 hingga 9, hidung, telinga dan jari akan kelihatan. Minggu 10 hingga 19, embrio akan nampak macam bayi. Kat sini kita dah start panggil fetus. Okay. So fetus ni pada minggu 20 hingga 37 dia akan betul-betul rupa bayi dan pada hujung waktu nak melahirkan anak, badan fetus tadi akan berputar sampai kepalanya menuju ke bawah, cervix, ke arah cervix. Cervix ni ialah kepala rahim. Jadi dinding berotot, uterus ni kat sini dinding ni dia ada otot. So dinding berotot ni dia akan mengecut dengan kuat. Bendali amnion pecah. Dalam ni ada bendali amnion, kita panggil air ketuban. Bahasa sains kita panggil amnion. Okey. Jadi bendali amnion dibebaskan, dia akan keluar. Sebab tu mula-mula sekali sebelum melahirkan, air ketuban akan pecah. Okey, so fetus ditolak keluar daripada uterus. Fetus ni keluar melalui faraj, melalui kemaluan dan seterusnya keluar daripada badan perempuan sebagai bayi. So inilah gambar-gambarnya. Okey. Perut perempuan, perut ibu, ini bayi, gambar-gambar bayi di dalam perut ibu. Okey, ini adalah ujian untuk mengesan sekiranya bayi cacat. Okey, seperti sindrom Down. Jadi caranya adalah cecair amnion tadi, air ketuban tu akan dikeluarkan, disuntik dan disedutlah di sini dan diuji. Okey. Nanti cikgu akan sambung berkenaan dengan perkara yang mempengaruhi fetus dan bayi untuk video yang kedua. Okey. Sila buat nota pendek berkaitan dengan tajuk. Terima kasih.